Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan ini merupakan pembentangan tugasan 1 bagi subjek PBL 2144 Dialek Melayu Sarawak di bawah bimbingan Dr. Fatimah binti Subed. Tajuk pembentangan ini ialah Dinamika Dialek Melayu Sarawak, menelusuri latar belakang sejarah dan pemetaan variasi bunyi di Sarawak. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Fariza Izzati binti Ramli, Nur Syamila binti Abdul Hashim, Nur Suha Adibah binti Suhaili, Balkis Nazira binti Asman, dan Nur Izzatul Naziha binti Maital. Untuk bahagian latar belakang Sarawak, Sarawak merupakan negeri yang kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya, dan bahasa yang membentuk identiti masyarakat. Perkembangan sejarah Sarawak dipengaruhi oleh kerajaan awal seperti Kesultanan Brunei serta interaksi dengan tamadun luar. Masyarakat Sarawak terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Iban, Bidayu, dan Melanau yang hidup dalam suasana harmoni. Amalan budaya tradisional semakin mengalami perubahan akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi. Kepelbagaian ini mewujudkan dialek Melayu Sarawak yang mempunyai pelbagai variasi. Namun, penggunaan dialek ini semakin berkurangan akibat pengaruh bahasa Melayu standard dan bahasa lain. Kajian memfokuskan daerah Kuching sebagai kawasan bandar dan daerah Tabong sebagai kawasan luar bandar. Kajian ini penting untuk melihat variasi dialek berdasarkan faktor geografi dan sosial. Asal-usul dialek Melayu Sarawak. Dialek Melayu Sarawak berasal daripada bahasa Melayu dalam rumpun Austronesia. Ia berkembang apabila masyarakat Melayu awal tinggal di kawasan pesisir dan sepanjang sungai, yang menjadi tempat pergaulan dan aktiviti harian. Menurut Asma Haji Omar, dialek terbentuk kerana faktor geografi, sosial dan sejarah. Di Sarawak, kawasan yang luas dan komuniti yang berjauhan menyebabkan wujud pelbagai variasi dialek. Selain itu, dialek ini juga dipengaruhi oleh bahasa lain seperti Melanau dan Iban. Pergaulan antara kaum menyebabkan pertukaran perkataan dan menjadikan dialek Melayu Sarawak unik. Sejarah migrasi dialek Melayu Sarawak. Terdapat pelbagai pandangan tentang asal-usul orang Melayu di Sarawak yang menunjukkan identiti mereka terbentuk melalui proses sejarah seperti migrasi dan percampuran budaya. Ada yang berpendapat orang Melayu ialah penduduk asal Sarawak, bukan datang dari luar. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahawa mereka berasal daripada kawasan Nusantara seperti Jawa dan Sumatera kerana persamaan bahasa dan budaya. Seterusnya, terdapat pandangan bahawa orang Melayu mempunyai kaitan dengan pedagang Arab yang berkahwin dengan penduduk tempatan. Akhir sekali, konsep masuk Melayu berlaku apabila kaum peribumi seperti Iban, Bidayu dan Melanau memeluk Islam dan mengamalkan budaya Melayu sehingga identiti asal mereka semakin berkurang. Penutur dialek Melayu Sarawak. Dialek Melayu Sarawak digunakan oleh masyarakat Melayu sebagai bahasa harian dalam keluarga, rakan dan komuniti. Selain itu, dialek ini juga menjadi bahasa perhubungan dan identiti masyarakat Sarawak. Beralih kepada ciri-ciri dialek Melayu Sarawak. Dialek Melayu Sarawak menyerlahkan ciri-ciri perbezaannya terhadap mana-mana bahasa lain. Pada bahagian ini, ciri-ciri dialek Melayu Sarawak menjurus kepada dua subdialek, iaitu dialek Kuching dan juga dialek Kabong. Dari sistem fonem, ciri-ciri yang menonjol terdapat pada bunyi hentian glottal, pengguguran fonem H pada awal perkataan dan penggunaan fonem A. Dari segi fonologi, dialek Melayu Kuching mempunyai vokal I, E, E, A, U, O, manakala dialek Melayu Kabong mempunyai vokal I, E, E, A, U, O. Berikut merupakan contoh-contoh bagi bunyi hentian glottal. Antaranya ialah beri, kemudian contoh penggunaan fonem A, antaranya urang dan juga saru. Yang ketiga, contoh pengguguran fonem H pada awal perkataan, iaitu anyut. Ciri yang membezakan dialek Melayu Kuching dan juga dialek Melayu Kabong pada penggunaan huruf vokal ini ialah dialek Melayu Kuching menggunakan huruf vokal E, manakala dialek Melayu Kabong menggunakan huruf vokal O. Dialek Melayu Kuching hanya mempunyai satu diftong sahaja, iaitu oi, manakala dialek Melayu Kabong mempunyai tiga diftong, iaitu oi, yo dan juga ai. Berikut merupakan contoh rangkap vokal bagi wa, wo, uo dan juga ai, yaitu lua, luo, tuo dan juga ajai. Akhir sekali rangkap konsonan eng, dan enj. Contohnya engka, jambu dan juga munjo. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan analisis variasi bunyi dialek Melayu Kuching dan juga Kabong. Menurut Chambers dan Threadgill pada tahun 1990, faktor geografi merupakan salah satu elemen utama yang mempengaruhi perkembangan pembentukan dialek. Di sini, saya sertakan beberapa variasi bunyi yang telah dikenal pasti, yaitu variasi bunyi vokal. Dalam dialek Melayu Kabong, vokal E telah mengalami perubahan kepada vokal O. Sebagai contoh, perkataan bunga telah mengalami perubahan kepada bungo, kena ya, kena yo. Perubahan vokal E kepada O ini menunjukkan bahawa dialek Melayu Kabong mempunyai sistem vokal yang lebih kompleks berbanding dialek Melayu Kuching. Seterusnya, variasi bunyi konsonan. Variasi bunyi konsonan yang terhasil antara dialek Melayu Kuching dan juga Kabong. Kita dapat lihat dari segi aspek fonologi, iaitu hentian glottal sebutan R mengalami variasi bunyi iaitu disebut sebagai G. Sebagai contoh, rumah, guma. Variasi ini menunjukkan bahawa fonem R kepada kedua-dua dialek tersebut telah mengalami perubahan artikulasi kepada bunyi frikatif ovular bersuara G.
variasi bunyi juga dapat dilihat dalam penggunaan rangkap vokal dan konsonan. Antara rangkap vokal yang digunakan ialah UA, OA, UO, AI, dan IA, biak. Namun begitu, terdapat perbezaan antara dialek seperti dialek Kabong, rangkap vokal UI tidak digunakan. Bagi rangkap konsonan pula, terdapat gabungan seperti MP, MB, ngek, dan lain-lain. Ini menunjukkan kewujudan struktur konsonan yang kompleks dalam dialek ini. Seterusnya, variasi bunyi diftong. Hasil pencarian, terdapat juga perbezaan bunyi dari segi diftong dalam dialek Melayu Kuching dan juga Kabong. Dalam dialek Melayu Kuching, hanya menunjukkan satu bunyi diftong sahaja, yaitu oi. Berbeza dengan dialek Melayu Kabong, bunyi diftong menunjukkan variasi yang lebih luas, yaitu penggunaan diftong tambahan seperti gyo dan ai. Sebagai contoh, pio dan bekai. Sebagai permulaan, saya akan menjelaskan latar belakang perbandingan dalam kajian ini. Bahagian ini memfokuskan kepada analisis variasi linguistik antara dialek Melayu Sarawak, khususnya subdialek Kuching dan bahasa Melayu standard. Terdapat dua fokus utama dalam analisis ini. Yang pertama adalah aspek fonologi, iaitu meneliti bagaimana sistem bunyi berfungsi seperti kelakuan diftong dan proses penyengauan yang rumit dalam pembentukan kata. Yang kedua adalah aspek leksikal semantik. Di sini pengkaji menganalisis fenomena anjakan makna pada perkataan yang mempunyai ejaan atau sebutan yang sama atau lebih dikenali sebagai homonim. Menurut tajuk IPIN pada tahun 2011, diftong ialah bunyi tautosilabik di mana dua vokal bergabung tanpa pemisahan hiatus. Dari sudut struktur suku kata, gabungan ini tidak membentuk dua suku kata berbeza, sebaliknya kekal sebagai satu fonem atau satu unit tunggal. Misalnya, jadual di bawah menunjukkan diftong yang terdapat dalam subdialek Kuching seperti proses pemoftongan, di mana diftong yang kompleks dalam bahasa Melayu standard diringkaskan menjadi vokal tunggal. Contohnya, bunyi vokal geluncuran au dalam pulau dinetralkan menjadi o sahaja. Ini menunjukkan kecenderungan penutur dialek Melayu Sarawak untuk memudahkan sebutan, terutamanya pada akhir kata terbuka. Dalam aspek morfofonologi, subdialek Kuching menunjukkan keunikan dalam membentuk kata kerja aktif. Jika dalam bahasa Melayu standard, kita wajib menggunakan awalan men. Dalam dialek Melayu Sarawak pula, awalan itu digugurkan. Namun, ciri senggau atau nasalisasi itu tetap dipindahkan ke awal kata dasar. Sebagai contoh, konsonan le langit keras seperti es dalam sangkut atau ce dalam coba akan melebur dan digantikan dengan bunyi nasal yang sepadan ataupun homorganik, iaitu nya. Maka, terhasillah perkataan nyangkut dan nyoba yang berfungsi sepenuhnya sebagai kata kerja aktif transitif tanpa perlu imbuhan awalan yang panjang. Seterusnya, kita beralih kepada aspek leksikal semantik. Untuk memahami bahagian ini, kita perlu merujuk kepada definisi homonim. Menurut Abdullah Hassan pada tahun 1980, homonim berlaku apabila terdapat dua atau lebih perkataan yang mempunyai bentuk ejaan dan sebutan yang sama, tetapi dari segi maknanya ia adalah berbeza. Dalam kajian perbandingan ini, pengkaji menemui fenomena anjakan semantik yang sangat ketara, terutamanya dalam golongan kata kerja. Jika kita lihat perkataan letak, ini adalah contoh homonim yang sangat ketara, walaupun kedua-duanya adalah kata kerja, medan maknanya adalah berbeza. Dalam dialek Melayu Sarawak, letak itu bermaksud ketawa, iaitu satu ekspresi kegembiraan, manakala dalam bahasa Melayu standard, ia bermaksud memotong atau memegang sesuatu menggunakan parang atau benda tajam. Perbezaan ini penting untuk dipahami supaya tidak berlaku salah faham yang ekstrim ketika berkomunikasi, kerana perkataan yang kedengaran keras dalam bahasa Melayu standard sebenarnya adalah perkataan tarian yang ceria bagi orang Sarawak. Kesimpulannya, dapatan kajian ini menegaskan bahawa aspek yang dikaji memainkan peranan penting dalam membentuk kefahaman serta mencerminkan realiti yang lebih luas dalam konteks tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian berterusan agar nilai dan kepentingannya terus dipelihara serta dimanfaatkan secara berkesan.